Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Semangat lagi, ready tangan. Takbir. Allahu akbar. Paling kuat. Takbir. Allahu akbar. Walillahil hamd. Saya nampak perempuan semangat, orang lelaki ramai tak angkat. Rasanya dia terkejut tengok. Perempuan lagi ganas. Masya Allah. Kali ni kita nak takbir 2 kali saja, tapi diharapkan semua yang berada di dalam rumah Allah ini sama-sama melaungkan kalimah Allah yang maha perkasa, Allah yang maha besar, Allah yang maha hebat, iaitu kalimah Allahu Akbar. Tahukah kalian, para musuh Zionis, dia sangat gerun dengan kalimah Allahu Akbar. Walaupun saat itu dia berhadapan dengan kanak-kanak, walaupun berhadapan dengan wanita tua, orang yang lemah, apabila dilakukan kalimah Allahu Akbar, mereka terus rasa gerun dan gemetar, kerana gentarnya hati musuh Islam ini dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah Allahu Akbar. Dan cuba bayangkan suatu hari nanti, sekiranya kita benar-benar berada di medan perjuangan, dan kita tahu Palestin itu adalah ibu negara umat Islam. Palestin adalah ibu negara seluruh umat Islam, dan ia benar-benar akan berlaku selepas keluarnya Dajjal. Seluruh tentera Islam bertemu dengan tentera Dajjal. Di mana? Di Palestin, dan di situlah akan dibunuhnya. Kerana itu Palestin adalah ibu negara seluruh umat Islam. Maka saat kita tidak ada senjata, saat kita tidak ada apa-apa, namun kalimah inilah senjata utama, boleh melemahkan dan boleh menjatuhkan keberanian mereka, dan boleh memecah belahkan kesatuan mereka. Jadi insya-Allah sebagai permulaan sekali lagi, kita akan laungkan 2 kali. Kalau 3 kali jadi sempul. Kita ingat 3 kali tu makin kuat. Bila kali ketiga makin semput. Jadi 2 kali cukup, tapi subhanallah kita lakukan dengan semangat, membayangkan di hadapan kita adalah musuh Islam ini. Masya Allah. Okey, ready semua yang lelaki? Kita nak dengar suara lelaki ke suara perempuan lagi kuat? Kalau kat rumah, suara perempuan ke suara lelaki lagi kuat? Kalau orang lelaki kejut pagi, rumah tu macam tak ada apa-apa, bunyi kucing meniau. Tapi kalau perempuan kejut bergegar satu rumah. Powernya seorang perempuan. Okey, angkat tangan semua. Ready? Kita bukan angkat senjata, angkat tangan untuk lawan takbir. Okey, orang lelaki, are you ready? Lemah lembut orang lelaki bagi. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Masya Allah. Puati tak boleh takbir? Lepas ni kalau ada apa-apa nak bergaduh dengan suami, takbir je. Allahu Akbar. Terdiam suami. Masya Allah. Okey. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah jemput kita untuk menjadi tetamunya di rumahnya pada saat ini. Maka jangan lupa kita menjaga adab. Adab yang pertama iaitu apa yang Allah lihat. Apakah yang Allah lihat? Hati kita. Pada zahir kita sedang beradab dengan Allah. Kita pakai tutup aurat, kita tutup elok. Tetapi adab yang Allah pandang adalah hati kita. Manusia tidak boleh melihat hati kita. Nabi bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum wala amwalikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak memandang luaran kamu, tidak memandang zahir kamu dan harta benda kamu, keturunan, pangkat kamu semuanya. Tetapi Allah pandang hati kamu dan juga amalan kamu. Saat ini, mari kita beradab dengan Allah, betulkan niat. Kita datang ke rumah Allah dan kita berkumpul di sini kerana Allah. Kerana Allah memang suka hamba-hambanya berkumpul di rumahnya. Kerana Allah memang suka kita berkumpul demi saudara Islam kita. Kerana Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang mencintai saudaranya.
Dan Allah mencintai kumpulan yang disebut ghuraba akhir zaman. Mereka yang terasing. Ghuraba fatuba lil ghuraba. Satu saat umat Islam akan semakin asing. Tidak ramai yang berani dan ingin mengorbankan masa, tenaga, warigin untuk berkumpul seperti hari ini. Dan kita sedang melalui dan melakukan apa yang dicintai oleh Allah. Itu maksudnya kita buat kerana Allah. Dan kekalkan saya dan juga profesor sebagai perantaraan sahaja. Kalian datang bukan kerana saya ataupun profesor ataupun penganjur. Memang benar kita berkumpul kerana rakyat Palestin, tetapi hakikatnya semua itu adalah sebab yang Allah ingin menguji kita sejauh mana keimanan kita, ketakwaan kita dan pengorbanan kita untuk agama ini. Jadi alhamdulillah kita betulkan niat, kita datang kerana Allah, mengharap redha Allah, mengharap pengiktirafan Allah, mengharapkan pandangan Allah. Maka perkara yang kedua ialah jangan lupa baca doa. Mungkin ramai yang masuk ke rumah Allah tanpa baca doa. Maka Allah telah pun menilai berbeza orang yang masuk dengan doa dengan tidak. Jadi sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu, pintu pengampunanmu, pintu kasih sayangmu, pintu rizkimu, pintu pertolonganmu, pintu petunjukmu. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu-pintu syurgamu. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya kita sama-sama berniat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal musalla fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Terima kasih kepada penganjur utama, iaitu Cinta Gaza Malaysia, My Aqsa dan kerjasama Aqsa Station 3 Bandar Baru. Saya terkejut bila disebut surau sebab ia tidak seperti surau yang dibayangkan. Dia umpama seperti masjid. Dan sebenarnya kalau kita pergi ke mana-mana tanah Arab, di Mekah, di Madinah, di Palestin, sekecil apapun asalkan di situ tempat sujud, tempat solat dipanggil masjid. Dan ini sebenarnya selayaknya dipanggil masjid, cuma dari sudut formalnya sahaja, nak membezakan. Dan saya rasa ini adalah surau solat Jumaat, betul? Maka di mana sahaja, mana-mana surau, walaupun dia tidak solat Jumaat, tetapi adanya solat 5 waktu cukup, dengan ada bilal dan imam, semua itu adalah masjid dari sudut hakiki maksud masjid. Jadi sebab itu kita boleh niat i'tikaf di dalam surau yang disebut surau, tetapi ini adalah masjid. Apa maksud masjid? Tempat sujud. Sajadah, sujud. Masjid, tempat sujud. Solat, solat. Musalla, tempat salat. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada saudara Haikal binti Mustafa, MC utama. Dan yang saya hormati, saya segani, dan nama ini masyhur sejak daripada saya mula mengenali dunia dakwah daripada universiti, iaitu Profesor Dr. Siti Rugayah Haji Tibet. Haji Tibet, minta maaf. Tadi saya dah tanya sebutan yang betul. Profesor Dr. Siti Rugayah Haji Tibet. Sebenarnya Prof yang berada di sebelah saya, dan mungkin ramai juga yang tidak sempat mengenali beliau, penyumbang besar di dalam pembangunan Islam di Malaysia. Seorang yang lantang, seorang yang berani, banyak bentang ketah kerja, banyak mempertahankan hak-hak berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan wanita dan sebagainya. Masya Allah. Jadi sebenarnya beliau adalah guru saya, beliau adalah inspirasi dan motivasi saya di dalam dunia dakwah ini. Walaupun di usia sekarang 69, masih nampak muda. Masya Allah. Remaja, remaja purba, bro. Subhanallah. Jadi memang seorang ibu, seorang bonda yang sangat hebat, Masya Allah. Dan terima kasih kepada Datuk Profesor Muhammad Yusuf bin Kasim, ataupun lebih dikenali pada sebagai Prof Kayu.
Masya Allah. Itu Kamaruzaman Yusof. Itu Kamaruzaman Yusof. Minta maaf. Ini Kamaruzaman lain. Okey, subhanallah, minta maaf. Ini Prof Prof Kayu adalah Profesor Dr. Kamaruzaman. Kamaruzaman Yusof. Ringkasannya Prof Kayu yang sambut kami tadi. Kemudian Profesor Muhammad Yusof bin Kasim, pengerusi surah As-Sabah. Terima kasih Prof. Dan pengerusi dan ahli jawatankuasa kelolaan masjid. Memang betul lah orang kata orang Bangi ni kebanyakannya orang-orang educated. Semua Prof belaka ni. Yang sambut saya Prof, duduk sebelah saya Prof, pengurusi Prof. Bolehlah saya Prof juga ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Sekarang sedang buat PhD Prof. InsyaAllah. InsyaAllah. Seterusnya muslimin muslimat yang hadir. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dah mula dengan takbir. Saya nak bakar sikit lagi semangat perjuangan kita. Kita nak baca doa wahdah sebagai permulaan muqaddimah. Siapa yang pernah ada pengalaman baca doa wahdah? Angkat tangan. Siapa ada pengalaman baca doa wahdah? Okey, tak ramai yang ada pengalaman. Seorang dua saja. Dan mungkin bila kita bacakan doa wahdah ni baru ramai perasan. Oh, pernah, saya pernah ni doa wahdah. Doa wahdah ni akan dibacakan dengan semangat. Maksud doa wahdah, wahdah tu asal pada perkataan wahid, satu. Wahdah penyatuan hati, penyatuan semangat, penyatuan rasa, penyatuan jiwa, penyatuan fikrah. Dan sekarang seluruh umat Islam di dunia sedang bersatu untuk membebaskan, untuk intifadah kebangkitan umat Islam luar biasa kali ini selepas berlakunya 1946 yang dahsyat tu. Dan inilah peperangan yang paling dahsyat dalam sejarah setakat ini. Untuk makluman, lebih daripada 100, saya minta maaf takut salah, tetapi kalau dikira tan tu lebih kurang 20,000 tan beratnya bom yang telah diturunkan sepanjang hampir 30 hari. Saya kira hari ini dah cukup 30 hari. Peperangan yang bermula 7 hari bulan. Bukan, dah cukup. Hampir cukup 30 hari. Dan beratnya bom yang dijatuhkan lebih berat daripada yang diturunkan 2 kali ganda daripada Hiroshima dan Nagasaki. Maksudnya betapa dahsyatnya apa yang sedang berlaku di Gaza sekarang. Dan kita tahu yang dikatakan tentera terhebat di dunia, tentera tercanggih, termoden, iaitu minta maaf, kita tak sebut Yahudi tetapi kita sebut Zionis. Namun belum dapat melumpuhkan sepenuhnya ataupun mengalahkan mujahidin kita yang berada di Gaza. Membawa maksud tentera terkuat di dunia juga adalah yang berada di Gaza. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi sekarang kita nak bacakan doa wahdah. Saya akan bacakan, semua ikut dengan semangat. Sebab nada baca doa wahdah ini juga nada yang penuh dengan semangat. Jadi ia adalah satu semangat juang. Semua kena duduk tegak. Gitu. Tak boleh buat macam patah pinggang. Memanglah kita ada perut berlapik-lapik, tapi kita bagi tegak, tarik nafas, biar nampak slim. Dan suara yang dikeluarkan dengan semangat. Dan ada ketikanya doa wahdah ini dia bukan ditadah tangan, tetapi dengan tangan. Dengan tangan yang menunjukkan gaya semangat. Tapi kalau nak tadah tangan pun tak ada masalah. Okey, muslimin di belakang ready? Seperti biasa mereka lemah lembut. Okey, muslimat, are you ready? Ready. Masya Allah. Okey. Kita akan mulakan membacakan doa wahdah. Nanti saya akan terangkan maksud. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ilahan wahidan. Ilahan wahidan. Semangat lagi ya. Wa nahnu lahu muslimun. Wa nahnu lahu muslimun. Wa nahnu lahu mu'minun. Wa nahnu mu'minun. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa la na'budu illa iyyah. Wa
مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الظالمون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المنافقون ولو كره الأمريكون ولو كره الأمريكيون ولو كره الزيونيست ولو كره الزيونيست ولو كره الإسرائيل ولو كره الإسرائيل لا إله إلا الله لا إله إلا الله ربنا ورب ربنا آبائنا الأولين لا إله إلا الله وحده 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 أنجز وعده أنجز وعده ونصر عبده ونصر عبده وأعز جنده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده وهزم الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada Tuhan yang disembah selain Allah, Tuhan yang Maha Esa dan kami berserah kepadanya. Tiada Tuhan yang disembah selainnya, kami tidak menyerah selain kepadanya. Kami mengikhlaskan tunduk kepadanya, walaupun dibenci oleh musyrik, walaupun dibenci oleh munafik, walaupun dibenci oleh yang penzalim, walaupun dibenci Zionis, walaupun dibenci oleh Amerika dan segala sekutunya. Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan kami dan Tuhan nenek moyang kami yang terdahulu. Tiada Tuhan yang disembah selain Allah, Tuhan yang Esa, Tuhan yang Esa, Tuhan yang Esa. Dia telah menunaikan janjinya, dia telah memenangkan hamba-Nya, dia telah memuliakan tenteranya, dan dia telah mengalahkan musuhnya berseorangan. Bagi Allah segala kerajaan, baginya segala pujian. Dia menghidupkan dan mematikan, dia mematikan dan menghidupkan, sedangkan dia maha hidup dan tidak mati, dalam segala kekuasaan dan kebajikan, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah yang maha besar. Amin ya rabbal alamin. Itulah maksud doa wahdah. Doa wahdah. Subhanallah. Muslimin, muslimat yang dihormati lagi dikasihi, Masya Allah, Alhamdulillah. Palestin adalah bumi umat Islam. Apabila Nabi Ibrahim alaihissalam telah diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kampung halamannya dan diperintahkan oleh Allah untuk menuju ke Palestin bersama dengan isterinya yang pertama, iaitu Siti Sarah, maka ketika itu Nabi Ibrahim membawa ajaran Islam. Kita tahu Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, seluruh Nabi membawa Islam. Cuma dimasyhurkan nama Islam itu melalui Nabi Muhammad SAW berdasarkan firman Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina.
Disebut nama Islam secara rasmi sebagai agama kita, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi daripada Nabi Adam sampai Nabi terakhir, semuanya membawa agama Islam. Apa maksud Islam? Apa maksud Muslim? Islam asal pada perkataan salam, sejahtera. Islam yang memberikan kesejahteraan. Kita orang Muslim, orang yang sejahtera, orang yang memberikan kesejahteraan. Jadi semua misi yang sama dibawa oleh seluruh para Nabi. Jadi ketika Nabi Ibrahim sampai di Palestin, ketika itu ada penduduk asal Palestin, dua kumpulan tanah asal Palestin, dua kabilah Arab yang terbesar di Palestin, dan kebanyakan mereka adalah menganut agama Nasrani. Kemudian apa yang berlaku? Ya, diislamkan mengikut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan sebagainya, ataupun agama yang sedia ada ketika itu. Bermulalah selepas itu sejarah demi sejarah, akhirnya Palestin itu adalah bumi umat Islam. Sebab itu sejarah yang mereka sebut hari ini dipercayai oleh orang-orang yang ingin percaya, yang mereka kata bumi Palestin itu adalah asalnya bumi mereka, bumi Israel, bumi Yahudi, adalah tidak benar. Sejarah itu telah pun diselewengkan. Kemudian berlakulah pelbagai lagi perbuatan khianat, perang salibnya, kemudian seluruh manusia, tentera Romnya, tentera Parsinya merebut kedaulatan Palestin. Kenapa Palestin menjadi satu tumpuan? Kenapa abad demi abad, kurun demi kurun pada umat Islam, kemudian berpindah balik ketika berlaku perang salib? Kita tahu umat Islam dibunuh dan dihancurkan selumat-lumatnya sehingga kan hampir tiada. Kemudian pembebasan dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian berlaku lagi rampasan. Kemudian dibebaskan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyub. Kemudian berlaku lagi rampasan. Setelah sekian lama, pada tahun 18 sekian-sekian, berlaku perancangan untuk merampas Palestin daripada Khalifah Utsmaniyah. Subhanallah. Ketika Yahudi saat itu ditindas di seluruh dunia, Jerman pernah membunuh dalam tempoh yang singkat 1 tahun Yahudi di Jerman. Dan lalu mereka menaiki kapal menuju ke Palestin dengan tulisan yang sangat jelas. Mereka telah membunuh anak-anak kami, membunuh ibu bapa kami, mereka telah menghancurkan rumah kami. Maka jangan hancurkan harapan kami. Ketika itu Khalifah Utsmaniyah Sultan Abdul Hamid memberikan sedikit ruang untuk mereka berteduh di Palestin. Dan begitulah sikap mereka yang kufur dengan nikmat. Akhirnya mereka merencana bukan sekadar menumpang di tanah Palestin, tetapi mereka merancang untuk menguasai dan memiliki, menjajah sepenuhnya bumi Palestin. Dan memang kalau kita baca sejarah, Yahudi sentiasa berpindah-pindah, ada merata di dunia. Dan mereka adalah golongan yang berada di satu tempat, mereka akan melakukan kerosakan. Mereka tidak pernah berterima kasih dengan pihak-pihak yang memberikan perlindungan pada awalnya. Dan itulah yang berlaku di Palestin sekarang. Ibu-ibu muslimat sekalian, kita sekarang sedang berada di Malaysia, negara yang aman. Kita sedang berada di rumah kita dengan tenang. Kita tidur dengan lena. Dapur kita boleh manfaatkan untuk masak. Ruang tamu kita, bilik tidur kita dan sebagainya. Bayangkan pada tahun 1946. Betul kan? 1946. Peristiwa Nakbah. Apa maksud Nakbah? Malapetaka besar. Ketika itu 700,000, bukan 7,000, bukan 700, bukan 70,000, 700,000 umat Islam Palestin dihalau keluar daripada rumah mereka, kampung mereka. 500 buah kampung dan bandar kecil dimusnahkan. Dahsyat. 700,000 terus keluar daripada rumah. Dan ketika ketika itu ibu-ibu, bapa-bapa Palestin, mereka keluar bersama dengan kunci rumah mereka. Mereka keluar bersama dengan geran rumah mereka. Mereka bayangkan perang ini hanya sementara. Mereka perlu berpindah sekejap untuk berlindung di tempat perlindungan yang disediakan. Dan mereka akan kembali semula ke rumah mereka.
Mereka keluar hanya bawa bekal untuk mungkin seminggu dua. Mereka tidak terbayang sebenarnya apa yang sedang mereka hadapi adalah penghapusan etnik ataupun perampasan besar-besaran. Dan peristiwa ini dah berlaku 75 tahun yang lepas. Sampai hari ini penduduk Palestin masih pegang geran rumah mereka, masih pegang lagi kunci rumah mereka turun-temurun, kerana mereka tidak ada keraguan sedikit pun akan kembali semula ke tanah Palestin. Sebab itu Nabi Muhammad SAW sebut, penduduk Palestin, mereka itu adalah golongan yang tidak akan berhenti berjihad. Di seluruh dunia ada tempat jihad, kemudian aman, jihad aman, tetapi Allah takdirkan mereka yang lahir di bumi tersebut, bumi Palestin, itu namanya bumi jihad. Mereka tak akan pernah berhenti, melainkan sentiasa berada di medan perang, di medan jihad. Sehingga keluarlah Imam Mahdi, keluarlah Dajjal, itulah peperangan terakhir. Lalu ketika Nabi Isa AS diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Nabi Isa menyuruh Imam Mahdi meminta Nabi Isa menjadi imam. Kemudian Nabi Isa kata, umat ini ada imamnya. Sebab Nabi Isa bukanlah Nabi kepada umat Nabi Muhammad. Memang Allah memilih Imam Mahdi selepas Nabi Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam keseluruhan umat. Selepas itu adalah Imam Mahdi. Setelah Imam Mahdi menjadi imam solat subuh, berlakulah pertempuran, peperangan yang terakhir. Akhirnya Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Berlaku di mana? Berlaku di Palestin. Sebab itu apabila kemenangan besar Imam Mahdi, selepas itu dunia akan dikuasai oleh umat Islam. Di manakah ibu negara umat Islam? Palestin. Kembali semula sistem khalifah, yang mana pemerintahan dunia berpusat di satu tempat. Ketika itu tidak ada lagi umat Islam taat kepada pemimpin setempat. Pemimpin setempat ada, tapi pemimpin utama berpusat di Palestin. Sebab itu kita sudah pun berada di garis-garis akhir zaman, mendekati kiamat. Dan apa yang diceritakan oleh Nabi, apa yang berlaku sedang berlaku. Apa yang akan berlaku yang diceritakan oleh Nabi sedang berlaku. Sebab itu kita sebutkan, kemenangan dan pembebasan Palestin pasti berlaku. Yang tidak pasti adalah adakah kita termasuk di kalangan mereka yang membebaskan Palestin. Sebab itu kita datang hari ini, walaupun kita rasa biasa, rasa janggal, rasa segan-segan, rasa macam apalah yang kita sumbangkan untuk Palestin, tetapi kehadiran kita amat besar maknanya. Bukan untuk ditunjukkan oleh sesiapa, tetapi untuk kita menjawab di hadapan Allah kelak. Apa yang kita buat saat berlakunya intifadah, kebangkitan seluruh dunia sekarang untuk membebaskan Palestin. Dan luar biasa sekali, pembebasan Palestin ini bukan diperjuangkan oleh umat Islam sahaja, bahkan seluruh umat yang bukan Islam, mereka yang bukan Islam, pemimpin-pemimpin negara bukan Islam. Kita terkejut hasil daripada himpunan ataupun perjumpaan, kita kata perhimpunan PBB baru ni, lebih daripada hampir 2/3 lah, hampir separuh, bukan 2/3, hampir separuh negara di dunia menyokong dan bersama dengan Palestin. Kemudian ada sebahagian kecil secara jelas sekutu Zionis. Kemudian sebahagiannya adalah berkecuali. Jadi sangat mengejutkan kita lihat orang bukan Islam juga, mereka berdemonstrasi bersungguh-sungguh luar biasa untuk mempertahankan Palestin. Sebab apa? Senjata makan tuan. Mereka sebelum ini menggunakan cyber media sosial untuk menyebarkan berita palsu, sejarah yang dipalsukan. Mereka menutup kekejaman mereka melalui media sosial. Tetapi hari ini senjata yang mereka gunakan akhirnya memakan diri. Umat Islam hari ini maju ke depan dan ramai berani membongkarkan tanpa memikirkan apa yang bakal dikenakan. Sebanyak para wartawan umat Islam ramai telah dibunuh daripada zaman berzaman. Tetapi hasil perjuangan dan pengorbanan mereka nampak dilihat hari ini. Siapa yang dulu wartawan yang sanggup membongkarkan kepada dunia, biasanya akan berakhir dengan kematian yang tragis ataupun hilang tanpa dijejak. Tetapi pengorbanan mereka berbaloi hari ini, wartawan di kalangan rakyat, di kalangan netizen yang tidak secara rasmi berani menyebarkan. Sebab itu tadi saya dengar MC ada buat pengisian sementara sebelum. Dia kata terus sebarkan
Terus kita menjadi tentera-tentera media sosial. Sebab dengan inilah akhirnya yang bukan Islam mula faham, mula terima apa sebenarnya yang berlaku di sana. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Nabi Muhammad pernah ditanya oleh sahabat Nabi, "Ya Rasulullah, mana lebih utama? Masjidil Haramkah, Masjidil Nabawikah ataupun Masjidil Aqsa?" Kemudian Nabi membacakan sabdanya. Nabi menyebut, siapa yang solat di rumah, di masjidku iaitu Masjid Nabawi, dia 4 kali ganda daripada Masjidil Aqsa. Bermaksud, kita faham kalau kita solat di Masjidil Nabawi, berapa kali ganda? 1000 kali ganda. Masjidil Haram, 100,000 kali ganda. Membawa maksud, kalau solat di Masjidil Aqsa, 250 kali ganda. Namun, Nabi Muhammad SAW menyebutkan, sebaik-baik solat adalah solat di Masjidil Aqsa. Dari sudut gandaan pahala, memang benar Masjidil Haram, kedua Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Tetapi Nabi sebut sebaik-baik solat adalah mereka yang mampu, yang boleh dapat solat di Masjidil Aqsa. Siapa pernah solat di Masjidil Haram? Angkat tangan. Angkat. Siapa pernah solat di Masjidil Nabawi? Angkat. Ramai, kerana dua masjid ini masjid yang aman. Tetapi sebab itu Nabi sebut orang yang nak pergi solat di Masjidil Aqsa sebaik-baik solat kerana ia perlu perjuangan. Subhanallah, perjuangan yang perlu dibayar dengan darah, dengan air mata, air keringat. Muslimat sekalian, Masjidil Aqsa, kenapa ia dikatakan sebaik-baik solat, iaitu solat di Masjidil Aqsa? Dalam sebuah hadis Nabi yang lain, Nabi sebut apa? Akan sampai suatu saat, akan sampai suatu ketika, umat Islam yang berada di Palestin memiliki tanah Palestin ibarat seperti apa? Seperti kain ataupun seperti jalur selipar mereka. Maksudnya mereka hanya memiliki sedikit sangat tanah Palestin, tetapi mereka sanggup bertahan demi Baitul Maqdis, demi Masjidil Aqsa. Dan apa yang Nabi sebut benar-benar berlaku sekarang. Hampir 2 bulan yang lepas, sebulan lebih. Mungkin kami adalah rombongan yang terakhir sebelum perang. Mungkin ada 1-2 saja lagi rombongan selepas itu. Saya sendiri masuk ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Bulan berapa tu ya saya masuk sekarang? Bulan 11. Bulan 10, bulan 9. Bulan 9. Saya masuk ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Dan memang bayangkan bila kita nak masuk, sebaik saja melepasi wilayah Jordan, negara Jordan, kita masuk nak border masuk ke Palestin, kita perlu melalui kedutaan, bukan kedutaan, immigration yang diuruskan, yang dikuasai oleh siapa? Israel. Itu bumi umat Islam. Secara politiknya memang dimiliki oleh mereka. Secara politiknya. Perasaan saya ketika itu, ini negaraku, ini tanahku, ini tanah bumi umat Islam. Sebab itu tuan-puan muslimin muslimat, bumi Palestin adalah bumi wakaf umat Islam. Bila kita pergi Palestin, kita bukan pergi bumi orang lain. Kita bukan pergi negara orang lain. Tetapi yang kita pergi adalah bumi kita sendiri, tanah kita sendiri. Okey, ini cahaya apa ni? Tak sini. Tak bukan ini. Lampu ni. Tak, yang menyala kita matahari, yang matahari. Tak apa. Tiba-tiba kan, wah, ustazah dilimpahi cahaya. Cahaya kebenaran, cahaya sikit-sikit. Tapi sebenarnya matahari tengah naik. Tapi ya, silau sikit. Gitu. Sekejap lagi tu. Sekejap lagi dia akan beralih. Jadi jangan terpesona ya, jangan macam wow, ustazah tiba-tiba mengeluarkan cahaya. Tak, saya disimbahi cahaya. Faedah terus. Okey, muslimat kat mana tadi? Bila masuk immigration tu kan, mereka senyum sambut saya. Lepas tu mereka cakap dalam bahasa Melayu, apa khabar, selamat pagi. Mereka belajar bahasa. Sebenarnya memang Yahudi dikatakan antara bangsa yang termaju, terbijak. Dan ada pengalaman saya sendiri mendengar daripada seorang apa ni kita panggil guru besar. Seorang guru besar
yang saya sendiri dengar ceritanya daripada beliau. Guru besar ni, bahasa Inggeris guru besar panggil apa? Headmaster. Headmaster, okeylah. Tak apalah, guru besar. Guru besar ni adalah seorang guru besar di satu sekolah yang sangat terkemuka di Indonesia. Satu hari saya boleh dengar langsung daripada dia. Dia masuk ke Jerusalem, dia pergi ke, kita tak iktiraf negara haram Israel, kita tahu. Lepas tu dia masuk kawasan yang namanya, Israel ni dia ada satu perkampungan namanya apa, perkampungan Israel? Hebron tu nama bandar. Ni Jericho tak? Kibbutz. Nanti cari Kibbutz ya. Cari Kibbutz. Kibbutz adalah perkampungan Yahudi yang bukan hanya ada di Israel, hampir seluruh dunia ada. Mereka mewujudkan macam bandar kecil tau, tetapi lengkap semua ekosistem, ekonomi, pendidikan, kesihatan, semua lengkap. Di situlah mereka membentuk kehebatan generasi Yahudi. Jadi di situ ada sekolah. Dia masuk ke dalam sekolah tersebut. Kemudian dia berjumpa dengan pelajar sekolah rendah. Lalu ada seorang pelajar sekolah rendah bertanya kepada dia, "Kamu daripada mana?" "Saya daripada Indonesia." "Indonesia daripada mana?" "Padang Panjang." Dia terus menyebutkan Padang Panjang Indonesia ini pelajar sekolah rendah Padang Panjang Indonesia ini punca pendapatan utama begini. Tanah bumi, kedudukan muka bumi kamu begini. Kebanyakan sekian-sekian. Dari segi ekonomi kamu sekian-sekian. Guru besar ni terkejut dengan pengetahuan anak Yahudi ni, lalu bertanya, "Kenapa kamu perlu tahu? Bagaimana kamu tahu?" "Satu hari nanti saya akan menjajah tanah kamu." Dan pengalaman orang lain yang pernah melihat apakah kalau permainan mereka, game mereka, mesti game yang berkaitan dengan penjajahan begini-begini. Mereka dilatih daripada kecil, daripada sekolah rendah, sekolah menengah sampai besar. Memang kepala otak mereka daripada dulu ditrain adalah untuk memiliki dunia, menguasai dunia dan menjajah. Sehingga mereka tidak boleh menjajah dari sudut politik, tapi mereka menjajah dari sudut ekonomi. Mereka boleh beli tanah di negara tertentu, bukannya di hadapan adalah mereka. Mereka menggunakan proxy. Bayangkan kalau mereka nak beli tanah kita dengan harga 1 juta. Tapi kalau kita nak jual pada orang Islam, orang Melayu kita, tanah tu laku 2,000 je. Nak jual pada siapa? Nak jual pada mereka 1 juta ke nak jual 2,000 ni? Kita apa boleh kelabu mata? Mereka mampu membeli tanah umat Islam, negara umat Islam melalui kuasa ekonomi. Dan pengalaman saya masuk, bila sampai perjalanan kita dilarang sebut Palestin, Baitul Maqdis, nak pergi mana? Jerusalem. Lepas tu pergi ziarah Bukit Zion. Di situ terletaknya makam Nabi Daud AS. Di situ juga terletaknya tempat terakhir, hidangan terakhir Nabi Isa sebelum diangkat. Bukit Zion, Bukit Zionis, Bukit Zion yang dikuasai oleh mereka. Kita umat Islam nak pergi ziarah makam Nabi Daud, kita macam pergi, macam orang bukan Islam masuk surau, masuk masjid. Kita tidak dibenarkan lama, kita hanya boleh singgah sekejap sebab dipenuhi oleh kaum Yahudi melakukan ibadah dan baca kitab mereka. Betapa rasa sedih dan sebabnya, sedangkan Nabi Daud adalah Nabi kita. Dan kesyirikan sedang berlaku di keliling makam Nabi Daud AS. Begitu juga makam Nabi Saleh. Mereka tutup terus. Kita umat Islam langsung tak boleh tengok. Makam Nabi Saleh di sebelah saja makam Nabi Ibrahim AS. Dan sangat menyedihkan pengalaman saya. Bila kita nak pergi ke satu perkampungan, kadang-kadang umat Islam tidak, pelancong pun tak dibenarkan masuk. Tapi Alhamdulillah kami dapat masuk ketika itu. Namanya Kampung Khalil, daerah Khalil. Prof pernah sampai Palestin? Daerah Khalil ini itulah perkampungan Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim diberi gelaran Ibrahim Khalilullah. Jadi kampung ni masih lagi dikekalkan umat Islam Palestin duduk di Kampung Khalil. Di situ adanya Masjid Khalil, dan di Masjid Khalil itulah adanya makam Nabi Ibrahim, makam Nabi Ishak dan isteri Nabi Ishak iaitu Rafqah, tak silap saya nama hampir begitu. Kemudian isteri Nabi Ibrahim iaitu Siti Sarah. Saya sebut ni muslimat, ada rasa tak keinginan nak pergi ziarah semua tempat ni? Subhanallah. Pasti suatu hari nanti Palestin akan dibebaskan.
dan kita akan masuk dengan aman, dengan tenang, dan kita boleh ziarah semua tempat yang saya sebutkan ini. Itu sebahagian kecil. Lalu bila saya sampai ke Masjid Khalil, apa yang berlaku ialah ketika kita nak pergi ke kampung Khalil, daerah Khalil, sampai orang Palestin ada nasyid khas tentang Khalil. Khalil ini satu kampung yang sangat subur dengan tanaman, dengan anggur, sampai ada disebut anggur Khalil, begitulah. Sampai ada nasyid berkenaan dengan anggur Khalil, manisnya, sedapnya. Tetapi kita perlu melalui dahulu daerah ataupun perumahan, penempatan ataupun kampung Israel. Bila kita masuk melalui daerah mereka, kita akan melihat rumah tersegam indah, bandar kecil yang sangat maju, moden, rumah-rumah besar, kedai-kedai yang hebat, sangat luar biasa pemandangannya, bersih. Kita lalu, kemudian kita akan nampak ada palang yang kita perlu melitansinya, tetapi sebab kami pelancong, kita naik van pelancong, mereka pun angkat palang. Ketika itulah kita akan masuk ke perkampungan Palestin yang berada di bukit ataupun di daerah Khalil. Dan tiba-tiba kita akan rasa kita masuk ke alam yang lain. Sebab apa? Kedhaifan, kemiskinan, bangunan yang rosak, bangunan yang musnah, rumah-rumah yang terbiar, bangunan-bangunan yang terbiar. Tahu tak apa yang mereka lakukan? Mana-mana rakyat Palestin yang nak pergi ke kampung Khalil yang kelilingnya adalah kampung ataupun penempatan Israel, semua rakyat Palestin tidak dibenarkan menggunakan kenderaan. Mereka bukan tak ada kereta, mereka ada motor, mereka ada sekian. Mereka kena parking dan berjalan kaki 5-6 kilometer. Dan saya melihat dengan pandangan mata saya bagaimana ibu mengandung kanak-kanak kecil, orang tua berjalan kaki jauh. Kenapa kami dibenarkan? Sebab van kami, van pelancong, dibenarkan pergi. Bagaimana kampung tersebut tetap dipertahankan oleh umat Islam Palestin yang hidup sangat dhaif. Dan bila kami tiba saja dan kami parking, kami terus diserbu oleh kanak-kanak di situ, menjual barang-barang mereka dengan air mata. Kanak-kanak seusia anak kita minta dibeli, begitu ramai, dan mereka dengan air mata, tolonglah beli ini untuk kami makan, tolonglah beli ini untuk kami makan. Sebelum boleh pergi nak ziarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan bila kita keluarkan saja, sampailah turis guide kata, no, jangan. Bukan apa? Sebab kita tak mampu nak kontrol bila kita dikerumuni ramainya du'afa, ramainya orang yang sedang kelaparan, orang miskin. Dan apa yang kita lihat ketika kita nak memberi, di sana, di situ, di sini adalah tentera askar Israel sentiasa berkawal di kawasan tersebut. Dengan senapa? Tuan-tuan, puan-puan dimati Allah sekalian, bila kita sampai ke Masjid Khalil, Masjid Nabi Ibrahim, perasaan yang luar biasa. Perasaan yang sangat luar biasa. Sebab Nabi Ibrahim diberi nama Abul Anbiya, bapa para nabi. Dan Nabi Ibrahim kita sebut di dalam bacaan at-tahiyat akhir. Muslimat sekalian, dikatakan dua makam yang paling sahih, yang paling diyakini, yang mana di situ ada makam, di situ ada jasad. Yang lain antara dua, ada atau tidak. Yang pertama makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua makam Nabi Ibrahim alaihi salam. Di kampung Khalil, di Masjid Khalil, tetapi kelilingnya dikuasai oleh Israel. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan bila kita dapat berdoa dan kemudian kita boleh solat di sebelah makam Nabi Ibrahim, dan saat membaca tahiyat akhir, dan kami memang menunaikan solat 2 rakaat bersama-sama di situ, terasa sangat luar biasa. Selama ini kita menyebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan kita dapat menyebut di tepi makam Nabi Ibrahim, air mata sangat laju dialirkan. Perasaan yang tidak boleh digambarkan, melainkan kita perlu melaluinya sendiri. Kita salat di Masjid Khalil, yang mana kita perlu melepasi pelbagai kesukaran, dan kita membaca at-tahiyat menyebut Nabi Ibrahim di tepi makam Nabi Ibrahim alaihi salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, pengalaman menjejakkan langkah masuk ke Baitul Maqdis adalah antara pengalaman terindah di dunia.
Tidak boleh digambarkan. Kerana perjuangan kita nak masuk Masjidil Haram, Masjidil Nabawi adalah perjuangan harta, penat, lelah, tetapi masuk dengan aman. Tetapi bila kita nak masuk melangkah ke tembok Baitul Maqdis, kita perlu melalui askar Yahudi, askar Israel, 5-6 orang askar dengan bersenapang. Tapi masuk dengan aman. Mereka tidak ada cek, tak ada apa, mereka melepasi. Tetapi apakah perasaan kita, masjid kita, tempat suci kita dikawal oleh musuh kita? Perasaan yang tidak boleh nak digambarkan. Ramai yang keliru. Pernah tengok tembok besar yang mengelilingi Baitul Maqdis? Kan kita nampak ada kubah emas tu, Qubbatus Sakhra, Prof, kan? Lepas tu kita nampak tak akan ada petak besar, akan ada apa nama kita panggil, tembok. Kan mana-mana Baitul Maqdis kita akan nampak tengah itu Qubbatus Sakhra ataupun Dome of the Rock. Dome Of the Rock. of the Rock, tengah-tengah tu. Keliling tu kan kita nampak apa? Ada tembok petak tu kan? Sebenarnya seluruh inci tanah, seluruh tanah tu, setiap inci tu, termasuk yang ada pokok tanah, semua itu adalah Masjidil Aqsa. Faham? Seluruh itu adalah Masjidil Aqsa. Bukan masjid yang berada di dalam tembok itu, tetapi setiap tanah itu adalah Masjidil Aqsa. Itu berdasarkan perintah Allah. Apabila dibina Kaabah petak kan? Dan kalau kita tengok ukuran Kaabah, petak dia bukan 4 segi ya. Ada bahagian 2 sama panjang, 2 sama panjang. Dan Allah perintahkan Nabi Ibrahim ketika nak membina Masjidil Aqsa, hanya dibesarkan berkali ganda, menyamai tetap sama dengan Kaabah, tetapi Baitul Maqdis dibina berkali ganda dengan saiz yang sama, cuma berkali ganda. Di dalam Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, ada 5 masjid paling utama. Sebelum ni saya sebut 4, tapi ada satu lagi, iaitu disebut Masjid Buraq. Yang pertama, masjid utama dalam Baitul Maqdis, iaitu Masjid Qibli. Kerana umat Islam lebih kurang 3 bulan selepas perintah solat, diperintahkan Allah untuk menghadap kiblat ke Baitul Maqdis sebelum diperintahkan menghadap Kaabah. Masjid Qibli, masjid yang sangat besar, lebih besar daripada surau ini. Ketinggiannya lebih kurang begini. Masjid tu sangat indah. Lepas tu di situ ada beberapa tempat bersejarah, ada tempat kita panggil tempat mihrab para alim ulama, mihrab Nabi dan sebagainya, Nabi Zakaria dan lain-lain. Okey. Itu masjid utama, iaitu masjid apa? Ikut saya, Masjid Qibli. Jarang orang tahu, jarang orang faham. Masjid utama dalam Masjidil Aqsa, dalam Baitul Maqdis adalah Masjid Qibli. Itu paling besar. Kemudian yang glamour itu Qubbatus Sakhra, kita panggil kubah emas. Kubah emas ni, Masya Allah, bila kita masuk, tengah-tengahnya batu besar, bongkah batu yang besar. Cuba tengoklah dalam Google. Dan kita boleh turun solat di bawah batu tersebut, dia jadi macam gua. Lepas tu kita solat keliling batu tersebut, dikatakan batu tersebut ini mengikuti Nabi ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, tapi Nabi menahan. Wahai para muslimin muslimat sekalian, Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra' Mi'raj, sebagaimana firman Allah yang dibaca oleh Prof tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayati. Sadaqallahul azim, ila akhir ayat. Muslimin muslimat sekalian, firman Allah sebut 2 masjid dalam firman ini. Masjid apa? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Allah boleh tak nak naikkan Nabi Muhammad daripada Masjidil Haram terus ke langit? Boleh. Boleh. Allah boleh lakukan apa saja. Tetapi kenapa Allah memilih Masjidil Aqsa tempat Mi'raj? Sebab itu ulama kata pintu langit berada di Al-Aqsa. Dan kerana itu jugalah Nabi Isa AS diturunkan di situ.
Pintu langit, memanglah langit ini wallahu alam semuanya Allah boleh buka di mana saja. Tetapi Allah memilih Baitul Maqdis, Allah memilih Masjidil Aqsa, tempat Nabi Muhammad SAW menjadi imam kepada seluruh para Nabi. Dan tempat Mi'raj, Isra' daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi untuk naik ke Mi'raj, bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, terbukanya pintu langit dipilih di Baitul Maqdis. Sebab itu rapatnya hubungan kita. Saya nak sebut begini muslimin muslimat, saya risau apa? Sekarang mula ada suara isu Palestin, isu kemanusiaan, bukan isu agama. Perasan tak? Dah ramai orang lakukan ni, dah ramai juga orang menuliskan ini. Sebenarnya isu agama nombor 1, isu kemanusiaan nombor 2, ataupun kita kata yang paling utama isu agama, dan isu kemanusiaan diperjuangkan oleh seluruh manusia termasuk bukan Islam. Betul. Dan bahayanya Prof, bila nak dinaikkan isu kemanusiaan melebihi isu agama, mulalah seolahnya umat Islam ini direndahkan peranan dia. Apa yang umat Islam sebut itu adalah tanah, itu bumi umat Islam, bla bla bla. Mula ada suara mula ada suara ataupun yang ditulis perjuangan Palestin tu bukan pasal umat Islam. Dia pasal kemanusiaan. Dia sekian-sekian. Tuan-puan sekalian, kita yang perlu bebaskan umat Islam, bebaskan Palestin, dan umat Islam perlu memiliki secara keseluruhan Palestin. Sekiranya kerana kemanusiaan, apa yang boleh berlaku? Bila dibebaskan daripada perang, ada banyak kuasa yang akan cuba mendapatkan Palestin atas dasar apa? Kemanusiaan. Benda ni dah berlaku, dah banyak penjajahan kononnya untuk menyelamatkan kezaliman daripada pemerintahan yang zalim, lalu masuklah kuasa lain ke dalam negara tersebut, akhirnya mereka mengambil kekayaan. Dan kita tahu antara sumber kekayaan dunia terbesar iaitu petroleum, gas yang sedang berada di Gaza. Sebenarnya bumi Palestin dan bumi Gaza itu antara sumber kekayaan terbesar di dunia. Sebenarnya banyak kuasa besar dunia menginginkan bumi Gaza tersebut. Bumi Gaza itu sendiri, tetapi tidak boleh dibangunkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Baik, saya rasa masa kita ni doktor sebenarnya sampai 11.30 ya? Saya maklumkan 12.30 mana? Jam ni tak bergerak. Sekarang pukul apa? 11 suku. Kita 11 sampai suku. pukul 12. Mana? Okey, kita akan 11.30. 12.30. tiba-tiba. Tak dengar kan? Duduk lama-lama. Saya akan lepas mic ni kepada Prof. Lepas tu barulah kembali kepada saya semula. Tengok MC datang. Berapa Dah habis. lama sebenarnya? Pukul berapa sebenarnya? Bukan 12.30 ke? Actually kita tengah tunggu Tuan Nadir sebenarnya. Ya. Tapi dia tak datang lagi. Okey, kalau Tuan Nadir sampai, jadi kami terus pas kepada Tuan Nadir. Ya, betul. Okey, mungkin boleh tahu status Tuan Nadir di mana? Okey. Anggaran supaya kita boleh buat anggaran masa antara saya dengan Prof insya-Allah. Tak apa, baik. Ustazah boleh rehat 5 minit jap, saya nak cakap sikit boleh? Boleh, silakan. Okey, penganjur ada nak cakap sikit. Ini untuk kutipan dana ke? Ya. Ya, kalau saya buat pelancaran boleh? Pelancaran? Pelancaran untuk dana ke apa? Belum lagi. Belum lagi. Okey. Sebenarnya saya tu tengah tergantung tu. Bagi saya 1-2 minit, lepas tu saya pas. Dia nak habiskan. Tadi saya kat mana tadi? Ke dah habis? Okey, kesimpulannya muslimat, di Palestin, di Palestin tersebut ada banyak sangat tempat bersejarah para nabi. Kita tahu para nabi banyak makamnya di Palestin. Ya. Palestin adalah tempat yang paling banyak makam para nabi berkumpul. Dan banyak para nabi yang berhijrah dan pindah ke Palestin. Subhanallah. Dan di situ juga banyaknya kesan-kesan sejarah pembebasan bumi Palestin yang berlaku pada zaman Saidina Omar, Salahuddin Ayyubi dan macam-macam lagi. Kalaulah kita pergi ke Mekah dan Madinah, kita ziarah banyak tempat bersejarah. Tempat yang paling banyak sejarah yang berkait dengan kita umat Islam adalah di Palestin. Dan banyak kawasan tersebut dikuasai oleh Israel. Jadi perjuangan membebaskan Palestin ini adalah perjuangan kita secara langsung berkait, bukan secara tak langsung. Tetapi kalau contohnya ibarat beginilah, kita berjuang
kita pun mempertahankan rumah kita. boleh drag. Ibarat yang sama, kita berjuang rumah saudara kita di Palestin. Walaupun kita tak duduk di rumah tersebut, tetapi kerana rumah tersebut berada di tanah kita, tanah umat Islam, tanah wakaf umat Islam. Musliman, kalau kita pergi berjalan ke UK, US, Australia, New Zealand, Korea, Jepun, lepas tu kita pergi ke masjid, kita rasa macam mana bila berada di masjid di Korea? Kita rasa itu tempat kita ke tempat orang lain? Tempat kita. Sebab semua masjid adalah wakaf umat Islam. Masjid yang berada di Korea contohnya, berada di Jepun contohnya, masjid adalah tanah umat Islam. Mana-mana masjid dibina, semuanya ada di tanah wakaf. Atau sama ada diwakafkan oleh pemerintah, diwakafkan oleh kerajaan, tetapi adalah hak milik orang Islam. Sebab itu bila kita pergi mana-mana masjid di dunia, kita tak perlu rasa kita pergi tempat orang lain, walaupun kita adalah sebagai visitor. Sebab kita sedang berada ketika itu di tanah umat Islam. Dan kita akan dilayan dan disantuni oleh umat Islam, imam ke apa ke, kadang beri makan. Seolahnya kita pergi ke tempat kita. Sebab itu insya-Allah bila berlaku, dan pasti akan berlaku, pembebasan Baitul Maqdis dan kita masuk ke Palestin, ketika itu kita akan masuk seolah kita pulang dan kita kembali ke kampung halaman kita. Baitul Maqdis. Kalau kita pergi rumah kawan kita, kita rasa tak rumah kita? Tak, itu rumah kawan kita, tanah kawan kita. Sebab itu saya nak kata, kaitan rapat kita dengan Baitul Maqdis, kalau kita pergi, itu adalah masjid kita. Itu adalah hak milik seluruh umat Islam di dunia. Tanah itu lebih berharga daripada tanah yang kita miliki sekarang di rumah, sebab rumah kita bukan tanah wakaf. Rumah kita boleh dijual beli, tanah wakaf tidak boleh dijual beli sampai hari kiamat. Tanah rumah kita bukan tanah wakaf, betul atau tidak? Kita membeli melalui pemilikan, melalui harta. Lepas kita mati, tanah tu terus berpindah milik pada anak kita ke, suami kita ke. Kita tidak memiliki. Tapi wakaf umat Islam dimiliki sampai hari kiamat. Subhanallah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita adalah sebahagian yang akan membebaskan bumi suci Palestin dan Baitul Maqdis. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Masya-Allah, silakan. Silakan. Mana tak? Sekali lagi kita akan menunggu kedatangan Puan Nadir. Dan sama-sama memberi sumbangan. Kat sini ada banyak NGO, persatuan-persatuan yang bersama-sama nak bagi sumbangan. The list panjang. Nanti saya kena baca satu-satu. Okay, di sini saya ingin menjemput sesiapa dan wakil-wakil lah daripada surau atau persatuan, kalau nak demo boleh terus berhubung kepada wakil CGM. Wakil CGM di hadapan saya lah. Okay, ada kaunter dia kat situ. Dan kami memang mengalun-alunkan sumbangan. Okay? Dalam handbag saya ada 2 cincin emas. Kita kan santai-santai kan. Dia santai. Okey. So, siapa yang berminat untuk menderma, mana saya katakan boleh dah dapat berilah nama wakil, jumlah derma berapa. Okey. So, Ni kita bagi pada Prof. Okey. Sementara kita menunggu kedatangan Puan Nadir, saya kembalikan majlis kepada Tuan Moderator. Okey. Alhamdulillah, terima kasih MC kita. Dia duduk bawah pula. Jadi saya nak tengok situ ke bawah. Okey, tak apa. Alhamdulillah. Dan terima kasih banyak Ustazah Asma tadi. Sebenarnya saya lihat semua bila Ustazah Asma bercerita tentang perjalanannya ataupun ziarahnya ke Baitul Maqdis, tengah-nganga semua dengar. Tapi apa perasaan kita? Soalan saya. Kalau saya bagi kertas suruh tulis apa perasaan, boleh tak? Saya ni cikgu, ngajar. Yalah, walaupun ngajar universiti cikgu juga. Kan?
apa perasaan, apa yang timbul. Bukan semata-mata ustazah mahu menceritakan apa yang diceritakan. Saya sendiri tidak pernah pergi ke Baitul Maqdis, walaupun saya pernah belajar lama di Al-Azhar. Bukan belajarnya lama, tinggalnya lama. Mana taknya sampai beranak 3 baru balik. Oh, Masya Allah. Ya, saya sambung daripada sarjana muda ke masters kan. Oh. Baliknya banyak kali lah. Dan saya nak maklumkan ya, waktu itu dulu saya sampai di sana tahun 88. Tahun 87 Tur Sinai itu diserahkan ke Mesir. Dan di situ ada zaman itu juga ada perjanjian Camp David. Anak-anak ni semua tak ingat. Dan perjanjian itulah yang menyekat banyak negara untuk tidak membantu Palestin dalam memperjuangkan tanah. Kita buat contohlah, untuk melepasi sempadan itu oleh kerana perjanjian Mesir dengan Israel waktu itu sama-sama menjaga keamanan dan tidak mudah untuk melepasi sempadan. Ustazah lalu mana? Saya tanya. Lalu Jordan. Kalau kita melalui Mesir itu tidak semudah. Dia akan kira berapa, dan Jordan juga ada perjanjian. Tidak semudah itu. Sebab itu ramai sekarang orang bertanya, mana dia negara-negara Islam. Dia pun pandai juga. Dia berjanji dulu untuk keamanan negara masing-masing. Of course mereka menerima perjanjian itu. Sebab itu kita pun kena jaga. Kalau ada orang berjanji, kita individu pun kita kena fikir dulu. Sebab itu dalam dalam hidup kita seharian kita ada akad dengan suami kita kan, akad nikah. Ada perjanjian. Bukan mudah-mudah perjanjian itu. Perjanjian kita dengan Allah. Of course di situ kita kena pegang janji itu. Begitulah janji mereka. Ya, jadi Ustazah sebut tadi bagaimana susah nak lalu dan sebagainya. Sebenarnya sebagaimana Ustazah sebutkan ya, perasaan kita apabila kita macam ditahan, sedangkan itu masjid kita, itu tempat kita. Malah Rasulullah bersabda, la tusyaddur rahal, tidak payah kamu bersusah, tak perlu bersusah payah. Betul. Melainkan pergi ke 3 masjid. Apa dia masjid 3 yang Rasulullah minta kita pergi, kita bersusah payah pergi? Ialah Masjidi Haza, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa. Maksud bukan kemudian itu ikut urutan, tetapi 3 masjid itulah yang perlu kita berusaha untuk pergi. Sekarang anak-anak sekalian, puan-puan, hadirin hadirat, mungkin ada fikir, kalau saya sudah tua begini, berusaha lagi untuk pergi, dah tua dah makcik ni, tak pergi dah, letih kot. Tetapi sebenarnya perjuangan kita bukan untuk diri kita, tetapi untuk generasi kita, generasi Islam. Daripada awal saya sebutkan tadi, kita bukan membicarakan sekarang tanah siapa, tetapi kita membicarakan marwah umat Islam. Kita tidak mahu marwah umat Islam digadaikan begitu saja. Kita perlu memperjuangkan dengan apa cara yang dituntut kita lakukan. Selalu kita dengar orang kata, mampu doa je ustazah. Perkataan aja tu saya tak suka. Saya lah. Betul. Tak tahu orang lain. Sebab doa itu bukan sahaja, tetapi doa itulah yang paling utama. Ad-du'a'u silahul muslim. Betul tak? Doa itu senjata orang-orang Islam, senjata orang mukmin. Silahul mukmin rasanya. Senjata orang-orang mukmin. Jadi senjata kita di sini ialah doa kita. Tapi nak tanya. Ingat tak sentiasa doa tu? Doa ini bukan hanya ketika lepas solat. Apatah lagi kalau memang lepas solat lah. Apatah lagi kalau kita sedang berada di dalam masjid. Apatah lagi kalau kita sedang berada di tikar semayang kita. Di mana-mana saja doa kita itu mesti ada. Tadi ustazah dah bacakan macam-macam doa supaya kita ikut. Malah takbir kita Allahu Akbar itu juga doa. Kita mendoakan mudah-mudahan Palestin akan bebas. Bukan kerana kita nak pergi jalan-jalan, nak pergi ambil gambar, bukan, ya. Tetapi kita mahu menyahut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke 3 masjid yang disebutkan.
Kalau nanti kata tak payahlah ustazah dah tua. Ya. Kita tak tahu juga kehendak Allah kan. Siapa tahu kuasa Allah. Tetapi semangat itu mesti kita fikir bahawa bukan untuk kita yang telah tua, ataupun kita pun tak tahu, orang muda pun mungkin tak pergi, orang muda pun mungkin tak sihat, sama saja. Tetapi perjuangan kita, apa saja kita mak bapak kita pun tanam pokok bukan kerana dia nak makan, kita nak makan kan. Begitulah kita buat hari ini. Dan apabila Ustazah Asma sebut tadi tentang perasaan dia tentang jihad, sebenarnya umat Islam ini perlu menanamkan jihad itu bukan ada perang kita baru nak berjihad. Betul. Bukan negara kita terjajah baru kita mahu perjuangkan. Tetapi kita didik anak-anak kita untuk menjaga Islam itu. Kita didik anak-anak kita untuk sentiasa menjaga kalimah Allah, sentiasa bersatu di mana saja umat Islam. Kita doakan, kita usahakan membantu mereka dengan apa cara sekalipun. Kalau kita mampu untuk memberi bantuan, kita bantu. Jangan kita kata, alah, hai aku sendiri pun tak cukup. Itu istilah yang selalu kita dengar. Betul. Makcik, gaji saya pun 1,000, nak bayar sewa pun tak mampu. Tahu. Dalam suasana sekarang 5,000 pun tak cukup. Tetapi dalam 5,000 itu masih boleh disedekahkan 500 kalau kita mahu. Betul tak? Okey. Jadi saya nak sebutkan, sebenarnya saya nak beritahu pagi tadi boleh terdengar, bukan terdengar, memang sengaja nak tengok. Saudara Naim, anak tiri kepada saudara Nadir, memberi kuliah subuh. Masya Allah. Diceritakan tentang pendidikan orang-orang Yahudi ini, Yahudi, astagfirullahaladzim. Pendidikan anak-anak Palestin, pendidikan daripada anak itu kecil, mereka dididik untuk tidak meninggalkan solat jamaah di masjid. Bukan solat saja, kita ni solat pun susah. Solat jamaah di masjid. Sehingga dia ada satu cerita dia. Dia berlari ke masjid. Lalu ditanya, kenapa kamu berlari? Kamu boleh jalan slow-slow lenggang kangkung macam Mak Minah, Mak Limah kan? Dia kata, aku takut tak dapat takbiratul ihram bersama imam. Nampak? Kita masbuk bukan main. Betul tak? Masjid pergi Mekah yang susah payah pergi Mekah tu, pergi Madinah yang susah payah pergi Madinah tu pun masbuk manjang. Kadang-kadang dapat kat luar je. Betul tak? Siapa tak mengaku tak tahu dah. Kan? Tak apalah kat luar, dia kata. Duduk luar malah nak keluar, dia kata nanti susah nak berkumpul dengan orang. Lepas tu sebenarnya dia dapat tahiyat aja sama. Tapi saya tak mau menafikan lah. Pasti itu juga ada pahala jamaah. Tetapi bayangkan kalau anak kecil ini dididik begitu. Satu lagi anak tu ditanya kenapa. Dia kata dia takut kalau bapak dia tak nampak muka dia kat masjid, nanti balik dia akan dihukum walaupun dia salat kat rumah. Masya Allah. Bagaimana pendidikan penyatuan mereka dengan jamaah dalam solat. Jadi kita ni macam mana, kat manalah kita ya. Bagaimana kita mendidik anak kita. Saya tak nampak lah, saya mengakulah. Kalau saya di rumah, suami saya memanglah menjaga jamaah di rumah lah. Menjaga solat di rumah. Sebab tu saya selalu sebut, panggilan jihad suami saya ialah kalau di mana-mana saya berada, dia akan kejut sembahyang subuh. Walaupun sebenarnya kadang-kadang nak kelihati. Saya di Sarawak sana, dia kejut pukul 6.30 sini. Sarawak sana, 6.30 terang benderang dah. Tapi takkanlah kita bangun sembahyang subuh 6.30 kot. Dia mungkin baru terfikir, bini aku solat ke tidak? Tertidur ke tidak? Kalau bangun 6.30 kat Sarawak, Sabah ni. Apa? Tak apa, tak ada apa. Oh, dia suruh pandang ustazah pandang. Dia nak ambil gambar. Hai, susah dia orang ni. Nak buat konten ke apa? Tak apa, buat konten tentang Palestin saya sokong. Buat konten tentang Palestin, insya-Allah. Sebab maksudnya kita nak menunjukkan solidariti kita. Kita hadir hari ini untuk memperjuangkan.
kita hadir hari ini sama-sama mendengar, sama-sama membangkitkan semangat. Saya tahu kenapa Ustazah Asma bawa cerita dia lihat Masjidil Aqsa. Sebab kalau tak bawa cerita tu, kita tak boleh bayang. Nampak tak? Tak boleh bayang. Tapi dia cerita susahnya orang Islam di sebelah orang yang tidak beragama Islam tu, dia jumpa juga di negara lain. Kadang-kadang kalau China, you pergi negara kawasan orang bukan Islam, bukan main lagi majunya. Pergi tempat Islam aja minta sedekah. Dan kadang-kadang saya nak marah juga kat Cina tu. Sebenarnya kadang-kadang yang minta sedekah tu setiap hari Jumaat, belum tentu sebenarnya dia memang saja nak memburukkan nama Islam. Saya lah kata buruk sangka pula saya kan. Bila apa tu di Guangzhou tu dia ada satu tempat masjid tu, masjid Sa'ad, okay. Dia akan ramai minta sedekah kalau hari Jumaat. Semua pakai kopiah lah. Pakai kopiah. Jadi kita orang berkata semua orang Islam. Yang kudung-kudung yang tak ada kaki, yang buta tak tahu, wallahu a'lam. Mudah-mudahan benar mereka Islam. Kita doa begitulah dan mereka, Allah akan berikan mereka rezeki yang luas, yang banyak, dipermudahkan hidup mereka, diberkati hidup mereka. Kita kena doa begitu. Dan kita bersedekah sebenarnya bukan kita nak cari benar atau tidak benarnya orang yang kita nak tolong, tetapi niat kita untuk memberi. Okey. Jadi oleh kerana moderator ni tadi iklankan untuk sumbangan, ini jelas dah sumbangan tu tak lari kepada yang bukan-bukan. Sebab ada juga kadang-kadang kita takut tipu, scammer kan. Hari ni tak scammer lah. Hari ni tak ada scammer. Takkanlah kita punya moderator MC kita nak scam kita hari ni. InsyaAllah akan sampai kepada matlamat ni. Jadi nanti katanya kita akan berhenti 11.30 sebaik saja sampai Ustaz Nadir. Ke saya nak minta semula Ustazah sambung ke apa? Okey, Ustazah nak sambung lagi? Boleh. Okey, sebab Ustazah cakap tadi, saya beritahu MC minta rehat 5 minit, dia kata ya rehat pun tak apa. Semangat Ustazah ni. Orang muda kan. Okey, terima kasih Ustazah. Dia kena aja. Banding kalau saya boleh bercakap 20 minit, dia boleh bercakap 1 jam. Sebab beza umur kami hampir 30 tahun. Okey, silakan. Subhanallah Prof. Betul, umur saya tahun ni 40. So Prof sweet 69. Jadi kita beza 29 tahun. Betul lah, hampir 30. Okey, kita masuk ke pusingan akhir. Wahai muslimat sekalian, apakah kekuatan utama wanita? Banyak sangat Ustazah, banyak. Oh, kuasa viral lagi, kuasa apa lagi? Ada tak orang boleh ambil kuasa viral? Kuasa doa. Antara doa perempuan, doa lelaki mana lebih makbul? Kat dalam bilik. Doa ibu, doa perempuan. Kat bilik tu tadi ada. Okey, bolehlah hari perasaan sedunia bagi wanita. Okey, kuasa doa kuat pada wanita. Kuasa viral perempuan, dia sedih, dia tengok video, lepas tu dia lah yang beria, share. Orang lelaki tunjukkan suami, bang tengok ni video ni sedihnya. Okey, memang sedih. Macam tu je lah. Contoh kan. Kita lah yang bersungguh lepas satu video. Saya rasa saya share link video kat suami saya. Setiap hari tu berapa banyak video saya nak suruh dia tengok. Sama lah kan. Lepas tu kita share pula dalam grup WhatsApp. Sebab itu grup WhatsApp lelaki biasanya krik. Tapi kalau grup WhatsApp sama perempuan, ya Allah. Okey. Kalau dalam grup WhatsApp family ada mak dengan ayah, mana yang paling banyak update, sharing apa semua? Okey, itu kuasa yang pertama viral. Lepas tu kuasa doa. Sebab perempuan ni hati dia lembut, mudah terkesan. Bila tengok je video tu berdoa dengan air mata. Okey, yang ketiga kuasa apa lagi? Kuasa bebel. Apa kuasa? Antara kuasa wanita yang paling utama yang lelaki tak boleh kalahkan, iaitu kuasa membeli. Setuju tak ni? Kalau perempuan nak beli sesuatu, dia pandailah berhelah, pusing kona kiri kanan, suami tak perasan, akhirnya beli. Macam-macam hujah dia masa dia nak beli break maker tu.
Masa nak beli Noza macam-macam bang. Betul, gaji, Kita gaji. ni Betul. saya nak jaga keberkatan rumah tangga. Kalau boleh roti pun saya tak nak dah beli kat kedai. Sebab masih ada syubhah bang. Tapi kalau ibu, seorang perempuan, seorang isteri buat sendiri, insya-Allah anak ni biar makan sebab dia keluarkan. Macam Ustazah Asmat cakap, macam Ustaz ni cakap, macam sekian-sekian. Jadi sebab dia nak beli Nokza, nak beli itu, minta maaf lah ya siapa yang beli Nokza sila terasa. Lepas tu beli yang mahal tu Thermomix tu, macam-macam dia punya pucuk rayu. Tapi guna 2-3 kali je. Gajah Tu pun, putih. gajah putih. Lepas tu dia ada hujan lain pula walaupun dia tak guna. Okey, saya nak sebutkan. Kuasa membeli ada pada ibu, isteri ataupun wanita. Membeli barangan rumah, daripada makan sampai pakai, daripada ubat gigi, buk gigi, semuanya, sabun semua. Kalau isteri cakap nak tukar ubat gigi, memang lelaki tak payah nak lawan. Nak tukar buk gigi, nak tukar sabun, nak tukar sekian-sekian. Kalau berani lawan, awak bayangkan satu peluru yang menembusi anak-anak Palestin. Gitu. Hai, tapi tai lemah iman ibu ni, kalau dia lelaki ni nak makan tu macam-macam lah hujah dia. Bang, ingatlah di kalangan mereka ni ada pekerja-pekerja. Kita bukan niat ni. Dia ada hujah lain pula. Okey, sekarang saya nak sebut yang terakhir. Selain daripada, saya setuju Prof sebut, kita tak boleh sebut je. Kita mampu doa je, kita mampu sedekah je. Tuan-puan, muslimin-muslimat, Amerika dan sekutu, ini kuasa besar dunia. Ketenteraan terkuat di dunia masih lagi Amerika. Jumlah askar terbesar dan masih aktif terbesar Amerika. Kelengkapan tercanggih masih lagi Amerika. Jet pejuang, kereta kebal, dari segi semua dia nombor 1 di dunia. Tak silap saya, negara Islam yang tertinggi, yang terkuat ketenteraan di dunia, tercanggih, teramai apa semua, Pakistan. Pakistan duduk pada ketiga atau keempat ketenteraan terkuat di dunia. Sangat bangga. Lepas tu adalah negara China, negara sekian-sekian, tetapi Amerika nombor 1. Dan ia adalah sekutu rapat dan penyokong kuat Israel. Kita tahu. Jadi, saya nak tanya, Amerika ni beli barang-barang bilion-bilion, beratus ribu bilion untuk ketenteraan, ratus ribu bilion yang mereka keluarkan setiap tahun. Daripada mana mereka dapat duit tu? Ya. Daripada kuasa ekonomi. Dari kuasa ekonomi yang menjajah seluruh dunia. Bukan hanya daripada rakyat Amerika, bukan hanya daripada non-Muslim, tetapi daripada orang Islam juga yang membeli setiap hari. Sebab itu untuk kali ini kita akan boikot, bukan bermusing, tapi kita akan bersemangat dan berjuang boikot selama-lamanya. Ikut saya, boikot selama-lamanya. Sabar, ikut saya. Boikot selama-lamanya. Boikot sampai bila-bila. Boikot sampai mati. Boikot sampai kiamat. Boikot sampai mereka hancur. Boikot sampai mereka lupa. Boikot sampai mereka terduduk. Okey, macam terduduk biasa sangat Ustazah. Okey, macam mana perkataan tu yang terakhir? Okey, musliman. Saya nak bacakan antara fakta hari ini. 3 jenama gergasi dunia. Pertama, McDonald's. Kedua, Starbucks. Dan ketiga, Disney sedang mengalami kerugian antara yang terteruk atau yang terendah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Dia kalau sekali ada yang semangat, dah sekali masuk. Jadi kita buatlah 2 kali. 3 kali menang, 2 kali 6. Okey, muslimat sekalian, saya tahu akhir-akhir ini kalau kita tengok ada ramai suara yang sedih apabila McDonald's sampai kosong, KFC sampai kosong. Ada berapa lagi yang boleh menyebabkan kesan kepada kehilangan kerja. Dan kita akui kesedihan tu,
dan kita akui ujian buat mereka, kesempitan dan kesusahan buat mereka yang bakal kehilangan kerja. Saya nak tanya, banyak tak setiap hari kilang tutup dan pekerja hilang kerja? Banyak. Bukan hanya berlaku kepada McDonald ataupun KFC ataupun syarikat Disney ataupun pada Starbucks. Dan kita tidak pernah meremehkan kesusahan orang yang hilang kerja. Dan kita tak boleh gunakan perkataan apa? Baru hilang kerja, bukan hilang keluarga. Kita tak boleh, kesesaan mereka tetap sengsara. Yang terbaik untuk kita ialah mendoakan semoga Allah gantikan dengan pekerjaan yang lebih baik. Bagi sokongan. Apabila perniagaan yang menyumbang kepada ekonomi, kekukuhan ekonomi mereka, walaupun mereka menafikan sekian-sekian, tetapi kita pasti sedikit sebanyak menguatkan ekonomi mereka. Apa yang kita boleh bayangkan akan berlaku adalah ekonomi umat Islam, perniagaan umat Islam, usahawan umat Islam akan naik. Muslimat sekalian, Malaysia yang kita cintai ini masih dijajah ekonominya. Betul atau tidak? Yang menguasai ekonomi umat Islam di negara umat Islam, negara peribumi Melayu Islam ini, semua manusia, setiap tanah ada peribumi. China peribuminya adalah tanah besar China tu. India di negara India. Ini bukan cakap pasal resis ni. Bila cakap macam ni terus nampak resis. Saya orang Melayu, kita orang Melayu tak salah kita sebut bumi ini, tanah ini adalah peribuminya adalah milik asal usulnya adalah Melayu. Dan bila orang Cina dia mempertahankan tanah itu tanah dia, takkan kita kata resis. Orang India kata itu tanah dia, takkan kita kata resis. Tapi bila kita berada di negara kita, orang Melayu kata ini tanah kita Melayu, peribumi, ini ada penduduk asal tanah Melayu ini, tiba-tiba dikatakan resis. Dan kita masih lagi dikuasai ekonomi oleh bukan Islam lebih 80%. Dan kita masih begini, masih bertolak ansur, masih berlembut, masih sangat orang kata orang Melayu ni sopan santun. Dan boleh jadi intifadah yang berlaku di Palestin ini berlaku di Malaysia, kebangkitan umat Islam untuk bukan hanya bebaskan kita memang tak ada penjajah zahir, tetapi penjajah batin, penjajah yang tidak dilihat. Mana-mana negara yang dikuasai oleh ekonomi, oleh suatu kumpulan, dia sedang dikuasai sebenarnya, dia masih lagi dijajah. InsyaAllah mudah-mudahan intifadah yang berlaku di Malaysia, kebangkitan umat Islam di Malaysia yang memberikan kekuatan kepada ekonomi umat Islam, kita cuba walaupun mahal sikit. Ubat gigi ni dengan ubat gigi ni, yang ni lebih mahal, dah lah yang ni lebih murah, lebih sedap, lebih kualiti, ni lebih mahal sekian-sekian. Tak apa, demi perjuangan. Esok-esok apabila mereka dapat jualan yang tinggi, akhirnya mereka akan tingkatkan kualiti, harga akan turun. Kalau kita tidak teruskan buat begini sampai bila ekonomi Islam nak naik? Ada orang kata, Ustazah, saya bukan tak nak guna produk Islam, produk Muslim kita. Tengah semua orang cari, sebulan Ustazah nak tunggu baru ada stok balik. Memang sebab kuasa untuk membekalkan bagi peniaga Muslim kita tak sama lagi menyamai kuasa orang bukan Islam. Jadi kadang dalam pasaran akan berlaku putus stok. Walaupun putus stok, kita jangan putus asa, jangan putus usaha. Kita sebagai ibu, sebagai isteri, sebagai wanita ada kuasa membeli. Tak apa, guna jimat-jimat. Saya tak nak beli kicap ni, tak apa. Minggu ni tak makan kicap ni pun tak apa. Sebab tinggal kicap yang ada, yang dimiliki, yang bukan Islam. So tak apalah, satu minggu ni tak beli kicap. Nanti kicap tu ada, nanti pergi cari kat kilang. Contohlah. Akhirnya insya-Allah akan lahirnya ramai peniaga-peniaga Muslim yang sebelum tak berani nak berniaga sebab demand tak tinggi. Ada ramai peniaga Muslim yang dah bankrupt, boleh jadi mereka bangkit sekarang. Sebab mereka dah ada pengalaman, mereka dah boleh mulakan kembali apa yang mereka dah mulakan dulu. Sebab melihat kesedaran umat Islam menyokong kepada produk Muslim dan perjuangan umat Islam seluruh dunia sekarang ini. Masya Allah. Boleh ke boleh? Boleh. Kuasa perempuan, kuasa apa? Membeli. Kuasa perempuan, kuasa? Membeli. Okey, ikut saya lah. Kuasa perempuan. Kuasa perempuan. Kuasa membeli. Kuasa membeli. Kita beli. Kita beli. Produk Muslim. Produk Muslim. Penyumbang.
Kekuatan Islam. Takbir. Okey, sekali je. Oh, semangat kita. Muslimin muslimat, para pengkaji dari sudut ekonomi ni, sebab kita tunggu saudara Nadir kan. Para pengkaji sebut begini. Untuk menjatuhkan sesebuah syarikat gergasi, tidak perlu 100% orang boikot. Bahkan tak perlu 50% separuh orang boikot. Walaupun 10% saja yang boikot daripada pengguna asal, 10% dia pengguna boikot, sudah cukup untuk menjatuhkan mana-mana syarikat gergasi. Sebab syarikat gergasi yang besar ni, dia punya kos operasi dia sangat tinggi. Pekerjaan, jumlah pekerja, jumlah kos operasi sangat tinggi. Sebab itu 10% ke 20% sudah cukup boleh menjatuhkan mereka. Sebab apa? Saya jawab begini, saya sebut begini. Sebab ramai juga yang cakap, alah tak kesan pun diorang tak heran pun. Tidak. Mereka sekarang goyah dengan apa yang sedang berlaku. Dan boikot ini bukan hanya orang Islam, tetapi orang bukan Islam juga boikot. Disney, ramai ibu bapa yang gunakan dia guna box untuk anak-anak dia tengok Disney, potong. Dia kalau Astro dia ada box lain, saya tak tahulah, untuk dapat rancangan Disney tu. So kita cari rancangan lain, bukan Disney. Lepas tu banyak lagi lah produk-produk Nestle dan sebagainya. Wallahualam, kalau nak baca list tu memang banyak. Dan sekarang penutupnya muslimat sekalian, sekarang dekat pukul 12, mungkin ramai dah lapar Prof, ataupun suami dia yang lapar Prof. Suami dia mesej, awak nak balik bila ni? Saya dah lapar ni. Contoh. Dan macam-macam urusan lagi. Masya Allah, saya faham. Sekarang, wahai muslimat, kalau sedekah, kalau infak, biasanya lebih banyak orang lelaki ke perempuan sedekah? Oh, semua perempuan belakang ni. Minta maaf ya orang lelaki di belakang, sebab perempuan lebih ramai, anda pun tak berani nak lawan. Orang lelaki rezeki sekali banyak. Rezeki sekali banyak. Dia bahkan sedekah banyak. Dia sedekah pun sekali banyak. Betul, betul. Masya Allah. Subhanallah, saya pasti kita orang perempuan hati lembut, kadang mudah berkorban, mudah memberi dan selalu pujuk suami. Bang, sedekahlah, kita bagilah. Dan pada hari ini kita tahu perhimpunan kita ini untuk mengumpul dana yang akan dihantar oleh NGO-NGO yang berkumpul pada hari ini. Dan salah satu NGO yang saya selalu follow rapat adalah Cinta Gaza Malaysia tu, di bawah saudara Nadir An-Nuri. Baru ni pun ada buat forum bersama dengan beliau, dengan Dr. Sani, kan pengerusi kepada MAPIN. Jadi kita tahu ini NGO yang boleh dipercayai. Saudara Nadir An-Nuri, dia bernikah dengan orang Gaza, Palestin. Ada anak Gaza dan Palestin. Dan beliau adalah anak Prof Kayu. Prof Kayu AJK Masjid ni kot. Ya, betul. Masya Allah, samalah dengan Prof juga AJK Masjid kan? Tak, saya duduk jauh. Duduk jauh. Okey, sedap-sedap je kan jadi kawan AJK. Okey. Jadi, muslimat sekalian, Masya Allah, sekarang kita akan lancarkan tabung infak ataupun tabung derma. Memang kita dah bagi. Ada orang bagi online, ada orang bagi sekian. Tapi hari ini, saya rasa para wanita sekalian, marilah kita sama-sama mencabar diri kita, buat sesuatu yang tak biasa dan tak pernah kita buat lagi. Mana-mana tabung tu? Ada tabung ke? Ada beg ke? Ada kotak. Memang kotak tu bermula di sini, tolong mula dari sini. Okey. Muslimat sekalian, dia tak penting saya pada nak kotaknya. tanya, apa yang paling orang perempuan suka? Emas. Apa paling orang perempuan sayang? Emas jugalah. Sebut je emas. Nanti dulu, jangan saya bakal lagi. Sabar. Muslimat sekalian, emas disebut di dalam Al-Quran. Allah sebut apa? Dijadikan kecintaan kamu terhadap emas dan perak, wanita, harta benda. Tapi emas tu disebut. Kemudian kalau kita baca Al-Quran, syurga ini dihiasi dengan apa? Emas dan perak, permata. Maksudnya emas adalah bahagian pada dunia yang akan dikekalkan oleh Allah di akhirat kelak. Jadi siapa yang memberikan infak, jangan saya bakal lagi, jangan, sabar.
Urus dia, sabar. Okey, jangan bergerak lagi kotak tu. Bagi luar kotak. Subhanallah, muslimat sekalian, masya-Allah. Hari ini saya juga wanita, saya juga suka emas. Esok adalah sambutan ulang tahun pernikahan yang ke-18. Saya pun dah kata nak cincin juga, nak emas. Allah. Suami saya tanya, saya bukan suka emas sebab apa? Sebab emas adalah simpanan. Kalau beli baju, beli handbag, beli semua tu tak boleh dijual, tak boleh digadai. Dan suami saya tahu bila ada masalah kewangan, tak boleh bayar gaji pekerja, saya memang tak ada masalah langsung nak gadai ataupun nak jual emas. Saya beli tu bukan sebab untuk saya pakai, kadang pun saya tak pakai. Tapi hari ni tadi saya datang, saya sengaja pakai, ada 2 cincin yang baru juga sebenarnya. Subhanallah. Satu ni saya tak tahu lah saya beli ke hadiah ya. Subhanallah. Muslimat, mudah-mudahan hari ini kita memberi sesuatu yang luar biasa daripada kebiasaan. Kita dah selalu dah bagi RM1. Itu kemahiran kita. Bila buka bedway, memang biru lah yang paling banyak kita ambil. Kalau tersalah lah warna purple, memang perlahan-lahan kita masukkan balik. Hijau dah jadi biasa juga. Merah jadi biasa juga. Muslimat sekalian, wanita-wanita Gaza sahkan emas, perak, besi, mereka korbankan anak mereka, mereka korbankan suami mereka, mereka korbankan rumah mereka, mereka korbankan segala-galanya. Ada satu pengakuan oleh Palestin, lelaki Palestin yang dah tua, ketika peristiwa Nakbah 1948, tadi saya sebut tersalah ya 1946. Apa yang mereka tengok di depan, apa yang dia tengok di hadapan mata, ketika itu Zionis dia adalah pembuat roti. So ada tempat bakar roti di kedai dia. Tempat bakar roti ni kalau orang Arab kan Prof, dia macam cara lama. Dia pemanggang besar pasu kayu api. Subhanallah. Siapa? Okey. Saya bukan Prof. Okey, baik. Tadi saya dah tanya kan soalan tu. Sorry. Lepas tu pemanggang besar pasal ada kayu api. Tahu tak apa Zionis suruh? Ibu ini, wanita yang penguli roti, pemilik kedai roti ni, Zionis suruh lemparkan anak kecil dia ke dalam pemanggang roti api. Kisah benar. Lepas tu wanita ni enggan. Wanita ini tundukkan kepala ke bawah, merayu-rayu, tidak, aku takkan buat, tolong, jangan. Dan lelaki ini daripada sebalik bilik yang dia sedang sembunyi, dia melihat situasi itu. Lelaki ni umur sekarang dalam 70 lebih, macam itulah masa tu dia masih muda. 70 lebih, 80 lebih. Sebab ini kan berlaku pada 1948 kan, 75 tahun yang lepas. Dia kata ketika itu, apa yang berlaku, Tete Zionis rampas baby tu, kanak-kanak, bukan baby, kanak-kanak tu daripada pelukan ibu, baling anak kecil itu ke dalam pemanggang, dibakar hidup-hidup. Kemudian dia tarik pula si ibu ini, wanita seperti kita ini ditarik dan dibaling di dalam pemanggang itu dan dibakar hidup-hidup. Pengorbanan rakyat Palestin sekarang, pengorbanan Gaza, dia korbankan segala-gala yang mereka ada, bukan untuk kepentingan mereka, bukan sebab mereka nak tanah, mereka nak rumah mereka kembali, tidak. Mereka redha dengan ketetapan Allah, mereka yang dipilih untuk mempertahankan Baitul Maqdis. Dan kita yang berada di luar Gaza, balik lepas ni makan kenyang, tidur lena, berpakaian masih elok, emas masih banyak. Adakah kita mampu nak korbankan sedikit emas yang ada pada tangan kita sekarang? Sedikit emas yang ada pada jari kita sekarang, untuk kita mendapat kembali pulangan emas, bergunung-gunung emas di akhirat kelak. Untuk membuktikan bahawa kita mencintai saudara kita sebagaimana Nabi sebut, tidak beriman di kalangan kamu. Selagi mana kamu tidak mencintai saudaramu, apa yang kamu suka, dan kamu suka apa yang saudara kamu dapat, dan kamu benci sesuatu yang kamu benci diri kamu, apa yang berlaku pada diri kamu, itulah juga kamu benci jika sesuatu itu berlaku kepada saudara kamu. Jadi subhanallah, memberi dalam bentuk duit, nikmatnya berbeza. Memberi dalam bentuk emas, anda akan rasa perbezaannya luar biasa. Seolahnya kita sedang mendahulukan emas kita ke syurga, Allah akan gantikan dengan bergunung emas di akhirat kelak. Jadi sebab itu saya minta tahan, saya bukan paksa, ini pilihan. Saya cuma memberikan kefahaman, memberikan sedikit ilmu rasa. Subhanallah,
jadi mana kotak dan sebagainya. Saya sendiri, ni bukan Niki menunjuk-nunjukkan, ni bukan riak ya. Saya sebenarnya memberikan satu membuktikan ataupun memulakan. Sebenarnya ini sangat sedikit. Bukanlah banyak, bukanlah besar. Jadi kepada siapa yang ingin mengikuti silakan. Siapa yang nak berdiara betul duit silakan. Tapi yakinlah Allah akan membalas dan menggantikan dengan jauh yang lebih baik. Subhanallah, Allahu Akbar. Siapa yang rasa tak nak bagi cincin, boleh bagi gelang. Kalau rasa gelang tu payah, boleh bagi rantai. Apa sahaja Allah Maha menyaksikan, kita beri kerana Allah, dan pasti akan kembali kepada kita semula, tidak di dunia tapi di akhirat kelak. Sebab syurga itu dihiaskan dengan permata, emas dan perak. Okey, sekarang kita boleh lancarkan dengan lafaz yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dilancarkan tabung derma yang akan disampaikan kepada pejuang-pejuang kita mewakili umat Islam. Mereka berjuang dengan darah, dengan nyawa mereka, dan kita berjuang dengan harta benda kita, insya-Allah. Takbir. Allahu Akbar. Ya Allah, berikanlah rezeki yang berganda kepada semua yang menyumbang dan yang memberi infak. Teruskan jalan sepanjang saya doa. Ya Allah, kurniakanlah ya Allah kepada mereka yang bersedekah, yang memberi infak ya Allah, kesihatan ya Allah, zuriat keturunan yang soleh dan solehah. Kurniakanlah buat mereka ya Allah syurga Firdaus tanpa dihisap. Ya Allah, berikanlah kepada mereka penyatuan di syurga tanpa dihisap seluruh ahli keluarga. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, saksikanlah apa yang kami berikan pada saat ini ya Allah sebagai satu bukti yang nyata, bukti yang jelas ya Allah. Amin. Ini adalah perjuangan sedaya upaya yang kami lakukan di sini. Kami berjuang dengan tenaga, dengan masa, dengan kudrat, dengan harta benda, dengan doa, dengan boikot dan apa saja yang kami boleh buat ya Allah. Amin. Sebagai bukti bahawa kami berada di barisan pejuang agama-Mu ya Allah. Amin ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Hati kami ini diseliputi kecintaan terhadap dunia ini begitu besar. Amin. Kecintaan terhadap harta yang sementara ini begitu besar ya Allah. Amin ya Allah. Begitu susah untuk kami kikis ya Allah. Amin. Daripada rasa cinta terhadap dunia yang sementara, yang semuanya adalah tipu daya ya Allah. Maka pada pagi yang barakah ini di rumah-Mu ini ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk mengikuti perjuangan bonda kami Sayyidatina Khadijah. Amin. Yang asalnya kaya raya, paling kaya di Mekah ketika itu, akhirnya menjadi paling miskin kerana membelanjakan seluruh hartanya untuk jalan Allah. Amin. Ya Allah, pada saat ini kami bukan diseru untuk belanjakan semua, hanya diseru membelanjakan sebahagian kecil ya Allah. Amin. Namun hati kami juga masih berat ya Allah. Amin. Hati kami ini masih ragu-ragu dengan janji-Mu ya Allah. Amin. Maka ya Allah, bersihkanlah hati kami. Bantulah kami ya Allah tidak menjadi hamba-Mu yang kikir, kedekut dan bakhil ya Allah. Kerana itulah sehina-hina manusia yang apabila ia memulakan dunia ini ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Alim ya Allah. Sesungguhnya ya Allah, kami yakin bahawa syurga itu benar, neraka itu benar, alam kubur itu benar, pertemuan dan perhimpunan di mahsyar itu benar. Ya Allah, kami yakin dan percaya segala janji-Mu itu benar. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi-Mu tentang akhir zaman, tentang tanda-tanda kiamat itu benar ya Allah. Dan ya Allah, kami yakin ya Allah bahawasanya kamilah umat yang terpilih yang disebut dalam Taurat, Zabur, Injil ya Allah, bahawa kami adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di kalangan manusia sebagaimana firman-Mu ya Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Amin. Kalian adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat yang dikeluarkan di kalangan manusia untuk menyebarkan kebaikan, untuk mempertahankan kebenaran dan untuk mencegah keburukan, kejahatan dan kezaliman. Dan kami beriman kepada-Mu ya Allah. Maka ya Allah, jadikanlah kami di kalangan tentera umat akhir zaman, tentera Imam Mahdi yang membuat persiapan dengan jiwa, dengan rohani, dengan mental, dengan emosi, dengan fizikal. Dan apabila keluarnya Imam Mahdi ya Allah, kami akan bersama dengan mereka. Jika kami tidak sempat ya Allah, jadikanlah anak cucu kami ya Allah sebahagian di kalangan tentera Imam Mahdi ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, jangan jadikan kami dan zuriat keturunan kami sebahagian daripada tentera Dajjal ya Allah, Al-Masihud Dajjal yang akan menjadi sebab utama kemusnahan seluruh umat Islam, kemusnahan manusia dan umat Islam ketika itu. Akhirnya mereka kufur dengan-Mu ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim,
Kami mohon perlindungan daripada-Mu. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa na'udzubika min azabil qabri wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, lindungilah kami, ahli keluarga kami, zuriat keturunan kami, sahabat-sahabat kami, saudara mara kami ya Allah, daripada azab api neraka, daripada azab kubur, daripada fitnah dunia dan seluruhnya, dan fitnah kematian dan su'ul khatimah. Dan kami mohon kepada-Mu ya Allah perlindungan daripada fitnatul dajjal al-masih ya Allah, dan segala tentera-tentera dan kuncu-kuncu dan segala fitnah dajjal-dajjal kecil ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim, terimalah perjuangan kami, terimalah sumbangan kami ini ya Allah. Terimalah apa yang kami beri, dan sebagaimana janji Nabi-Mu, sadaqatun junnah, sedekah adalah perisai daripada api neraka. Sadaqatun burhanun, sedekah adalah saksi, sedekah adalah bukti bahawa kami ini mencintai-Mu melebihi diri kami. Kami ini mencintai agama ini melebihi diri kami. Kami mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada diri dan harta kami ya Allah. Dan kami menuntut dan kami percaya dan yakin dengan janji Nabi-Mu. Nabi-Mu menyebutkan ya Allah, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Ya Allah, kami mencintai Rasulullah, kami merindui Rasulullah, kami umat Nabi Muhammad. Kami tidak pernah dapat bertemu dengan Nabi Muhammad. Kami belum lagi dapat bertemu dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, izinkanlah pertemuan yang indah. Izinkanlah mata kami dapat melihat indahnya wajah Rasulullah. Izinkanlah ya Allah untuk kedua telinga kami mendengar indahnya suara baginda. Ya Allah, izinkanlah kami berkumpul seumpama ini dan jauh lebih indah, berkumpul dengan Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam majlis yang begitu indah di syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami ingin membanggakan Rasulullah. Kami tidak mahu menjadi umat yang tidak membanggakan, yang memalukan Rasulullah. Kami ingin menjadi ibu dan wanita, isteri yang solehah, yang misali ya Allah, yang mana wanita ini diberikan kekuatan emosi, kekuatan kasih sayang yang begitu besar. Maka ya Rasulullah, kami menyambung perjuangan-Mu ya Rasulullah. Kami akan membantu wanita-wanita di Gaza, wanita-wanita di Palestin, wanita-wanita yang ditindas, terutamanya umat Islam di seluruh dunia ya Allah. Dengan doa kami, dengan harta yang kami ada ya Allah, dengan boikot kami menahan apa yang kami suka dan kami tinggalkan kerana yang suka itu yang tidak disukai oleh-Mu ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabr wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Terima kasih semua. Mohon maaf salah dan silap. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan hari ini, kita kongsi rasa, kita kongsi ilmu, kita kongsi perasaan jiwa dan semuanya. Dan apa yang kita kongsikan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Wahai para ibu, kalian ada kuasa untuk mempengaruhi anak-anak, mempengaruhi suami. Maka ajaklah anak-anak kita untuk bersama-sama dalam perjuangan. Sebab masih ramai lagi orang muda tak ambil tahu, orang muda tak ambil kisah. Dia buat ala kadar sahaja. Jadi kitalah peranan besar, wahai ibu sekalian, beri kesedaran pada anak-anak kita. Masih ramai di kalangan adik-beradik kita tak ambil tahu dan tak ambil kisah, rasa tak ada kaitan. Maka kita juga yang bertanggungjawab untuk menyebarkannya. Saya sayang semua muslimat kerana Allah, kerana Rasulullah. Sayang sangat muslimat sekalian. Moga kasih sayang yang terbina di antara kita ini jadi saksi di akhirat kelak, di mahsyar. Dan Palestin dikatakan adalah sebahagian daripada padang mahsyar, tempat berhimpun. Subhanallah, Nabi SAW bersabda, di akhirat kelak Allah akan berfirman di hadapan seluruh hamba-Nya di mahsyar, di manakah hamba-hambaku yang saling mencintai kerana-Ku. Jadi kita datang hari ini kerana kita saling menyayangi dan mencintai kerana Allah. I love you all so much. Mohon maaf salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Ustazah Asma. Sebenarnya kita okey. Oh, buat gini. Kita ada mungkin apa ni apa tu MC nak cakap sesuatu? Okey. Terima kasih Ustazah Asma Harun terhadap tak tahu nak cakap apa. Penjelasan yang sangat-sangat bersemangat ya. Semangat. Okey, saya nak minta tolong kerjasama yang kat depan-depan ni bagi ruang sedikit sebab apa ada kanak-kanak si cilik. Si cilik ni dia nak ambil gambar dengan ustazah sikit. Aktiviti dia 3 hari dia buat selama hari Palestin ni. Yang lain tak jadi dah, satu ni je. Sekejap. Dan saya tengok ada